A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fi ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, terima kasih tahniah Aida Zurin, orang pertama yang menyapa Tok Abah ya. Terima kasih Aida, orang pertama yang menyapa. Siapa orang kedua? Tok Abah tak nampak ada naik. Dan sudah Hajah Zainun dari Singapura, Canberra Singapura, orang kedua menyapa Tok Abah. Tahniah ya, orang perempuan. Siapa yang ketiga? Yang ketiga Aida Zurin sudah, Hajah Zainun. Mana tadi? Nampak tadi orang masuk tadi tu ya. Laju sangat ya. Orang tua tak dapat tangkap segera. Saidih Lamid. Saidih Lamid yang mengirim salam, beri salam kepada Tok Abah. Tok Abah jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, so 3 orang wanita. Yang pertama Saidih ya. Saidih apa nama? Zaris ya, syuhada Zaidin ya. Ini pun Puan Zainun terus share lah. Hajah Zainun terus share kepada sahabat-sahabat beliau. Tolong like dan share kepada 10 geng, 10 grup kita. Mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat dan kita dapat pahala percuma. Alhamdulillah ya, syuhada sudah. Nurizan dah masuk. Nurizan ni orang Singapura awal ya. Saidih Lamid dah ada. Jasni Ahmad, not bad lah, top 10 juga Zaini. Dia selalu nombor 1 Zaini ya. Apa nama hari ni dia buat nombor 8, nombor 9 ya. Siapa tadi tu? Syuhada Zara, Saidih, Jasni ya, pensyarah UUM ya. Jasni Ahmad, Rifah Marjan, orang KK dah masuk ya. Sabrida dah masuk. Muhammad Zulkarnain Kamun, selamat pagi, terima kasih. Nur Melisa, Rifah Marjan sebut. Rodiah Wan ya, Rodiah Wati, Rodiah Wati, Azimah Aziz, Hannah Adawiyah ya, Zari Siti Anisa, Yan Yayan, nanti dah laju lah ni ya. Lepas tu Nurizan tadi dah sebut, dah share. Nur Mazulkarnain, Saidih dah, Lita Walita dah masuk, Mamian dah masuk, Hani Muhammad Shah ya. Cepat-cepatnya share, like dan share dan beritahu sahabat-sahabat yang lain. Tok Abah dah on air. Said Imran Arifin, Nuraini Ismail, Riftah Marjan dah sebut tadi, Lita Wa dah sebut, Yan Yayan. Yang kata Tok Abah handsome. Aduh ya. Budak 17 tahun ya. Fatin Farhana, Aida binti Umar Qasim, Syarifah Azizan. Siapa lagi? Lita Wada, Cik Nun Abu Bakar. Tolong like dan share. Like dan share cepat-cepat guys, supaya dapat manfaat, kita dapat apa ni, pahala percuma ya. Tanya untuk mereka yang dah sedekah subuh dan pasangnya dan berdoa ya. Jamilah Nawawi, Jamilah ke Jamaliah. Kiafizul dah masuk, terima kasih. Syukurlah. Jamaliah Kiafizul ya. So Puan Zainun dah hantar ramai kepada sahabat-sahabat di Singapura ya. Rashidah Liasik ya. Puan Salma Sail ya. Ini antara orang yang awal-awal ni, terima kasih. Terus hantar like dan share kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Hari ni hari Khamis. Tok Abah ada special event hari ni ya, dengan Syafas Group ya, syarikat anak tu yang ada family day ya di Sunway Lagoon. Kau Tok Abah kena bagi nasihat pada mereka jam 12 ke 11.30 kurang lebih begitulah. So Tok Abah kena pergi dalam 10.30 kot, 10 suku Tok Abah bergerak dari rumah untuk ke Sunway Lagoon ya. Cik Akmal Musa, terima kasih dah masuk. Puan Salma Said tadi dah share. Yan Yayan dah share, terima kasih. Ya, Yan Yayan komen, comel Tok Abah budak 17 tahun. Yalah, budak purba ya. Budak purba dah habis muda. Dalam apa kelas pun Tok Abah attend, Tok Abah paling habis muda. Yang habis muda, bukan termuda, yang habis muda. Mudanya dah habis.
Tuanya dah sampai. Johar Joib. Dah masuk. Terima kasih. Like dan share guys. 55 orang baru masuk kelas. Hari ni slow sikit ya. Ni hari Khamis. Hari dalam orang bermusafir. Orang dalam perjalanan ya. 53 orang baru share. Tapi tak mengapalah. Ya. Siapa yang ada pun kita akan start dalam masa 2 minit lagi sekarang. Kita akan ya. Nurain Majid dah masuk. Terima kasih. Cik Ahmad Musa dah ada. Syahir Syidah dah masuk. Nur Aziah Arifin dah masuk. Nita Azmi, Cik Nuryaya, Nurain Majid ya. Sarah Ismail, ni semua dah mula masuk. Sis Fina dah Nurida Umar, Daimah Jumaat, ni dah ramai dah. Like dan share. Mungkin ramai kawan yang tak perasan. Muhammad Zulkarnain Kanun dah masuk. Kamun, Sarah Ismail dah sebut tadi. Terima kasih Nurain Majid dah share. Share dengan 10 geng, 10 grup supaya ramai dapat manfaat. Ya, kita percuma je dapat pahala percuma ya. Kita sampaikan. Walaupun orang tu kita dah share, dia tak join, kita masih dapat pahala. Allah bagi pahala bukan atas hasil, tapi atas effort, atas usaha. Jadi kita sampaikan je, kita share je, kita dapat pahala. Walaupun kawan tu tak join ya. Itu bukan hak kita untuk paksa dia join atau tak join ya. Ini semua dengan izin Allah, gerakan hati dan rezeki masing-masing ya. Semalam tak Allah berhenti kat nombor 11 ya. Nombor 9 nombor 9 sebab Allah itu ganjil, kita berhenti kat nombor ganjil ya. Muhammad Zulkarnain kamu dah masuk. Siapa tadi? Sis Fina dah masuk. Daimah, Nuraida, Hamisa Hasan dah share. Zainul Abidin dah masuk. Amira Saidin, Said Imran dah masuk tadi. Cik Arman, Siti Mariamah, Wan Rokia, Rasima Osman ya. Hasnah Syahri pun masuk. Dah masuk. Terima kasih. Yati Setia ada. Zakiyah Khan ada. Zainab Hassan dah masuk. Ni semua geng-geng lama ni ya, sahabat-sahabat lama Taubah ya. Siapa ni? Sani Ahmad Syahnya. Nurain Majid dah sebut tadi. Hasanah Syari sedekah subuh settle kata dia ya. Azizawati. Okey, so 86 orang dalam kelas, 77 share, 100 orang dalam kelas. Kita sambung ya. Bahagian yang ketiga, jom ya, jadi orang yang sentiasa berjaya. Bagaimana jadi orang yang berjaya di dunia, berjaya di akhirat, insya-Allah. Ya, Intan Aziz dah masuk. Patch Adam Story dah masuk ni. Daripada Sandakan Sabah ya, Patch Adam Story. Terima kasih. Litawa dah sebut tadi, Rasimah dah sebut tadi, Rashidah dah sebut. Okey. Siapa ni? Sahabat-sahabat yang lain yang 88 orang dalam kelas. Liza Omar dah masuk. Siapa nama kawan kita yang penyanyi tu? Liza Hanim. Liza Hanim ni Liza Omar. Liza Omar ni pun pandai nyanyi kot. Siti Mariamah ada. Norma Basar dah masuk. Liza Omar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni punya hadis, satu hadis ialah berilah salam walaupun kepada kanak-kanak ya. Nabi SAW kalau jumpa orang ya, kanak-kanak pun Nabi akan memberi salam. Betapa hebatnya kalau kita mulakan memberi salam, kita akan buang sifat sombong, sifat riak, ujub, bakhil ya. Yang bakhil pun hilang asbab kita mulakan memberi salam ya. Okeylah. Tadi dah 100 orang masuk dalam kelas ya. 94 share, kita mulakanlah, kita sambung ya. So baik. So hari ini bahagian yang ketiga, the third day, yang Tok Abah bincang tentang tips jadi orang yang berjaya. Kita hidup ini nak berjaya ya, nak dapat mardatillah, nak berjaya dunia dan akhirat, dan kejayaan itu hak kita. We were born champion. Kita dilahirkan untuk jadi wira. Sebab laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebetulnya Allah telah mencipta kita dengan sebaik-baik kejadian. So it is our fault kalau kita tidak berubah menjadi ataupun busuk menjadi cemerlang. Dan ingat, orang yang berjaya, ya, orang yang berjaya, orang yang beruntung, sabda Nabi, mafhumnya orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. We keep on changing, we keep on improving sampai tidak ada atas muka bumi, dan disemadikan di bawah bumi. Sampai kita meninggal dunia. So keep on changing guys. Bukan sebab alah aku dah tua, aku dah nak pencen, aku dah bersara, nak buat apa, nak berubah apa. Nabi Muhammad SAW tak pernah pencen pun. Memanglah dah tak, kita dah tak bekerja untuk mencari rezeki secara langsung, dan ada pencen dan sebagainya, dan anak-anak dah tanggung, fine. Tetapi keep on doing something. Ya, sebab orang yang berjaya, orang yang beruntung, orang yang cemerlang, orang yang hari ini
lebih baik daripada semalam. Dan orang yang terbaik ialah orang yang sentiasa memberi manfaat, ya, memberi kebaikan, ada add value to other people. Khairun nas anfa'uhum linnas. Okey. Dan semalam kita berhenti kat nombor 9. Tapi sebelum tu, ya, FB Live kita pagi ni dibawakan oleh kita punya webinar pada 9 hari bulan 8. Webinar pada 9 bulan Ogos ialah jom urus stres di tempat kerja. Ni tiap-tiap mana Tok Abah pergi, umur Tok Abah, saya ni stres, saya ni mudah sentap, saya ni mudah marah. Saya ni memang temper. Sejak muda, daripada saya sekolah menengah sampai sekarang, temper saya teruk. Ya, ramai orang fed up, ramai orang benci, BFF pun kadang tegur, ya. So ramai kawan my staff pun tak suka saya. So saya sekarang dah kurang lah sikit. Sebab saya sakit teruk dulu tu, saya dah kurang sikit, tapi still, ya, temper saya masih teruk. Dan Tok Abah kadang ada kesukaran lah nak menjawab, kecuali kita tahu macam kes yang Tok Abah sebut kemarin. Orang ni bertanya, saya memang mudah sentap, umur saya sekarang 39. You anak nombor berapa? Anak nombor 2. You dengan kakak ke abang yang atas tu? Kakak. Berapa tahun gap? Kami beza setahun, 12 bulan. Jadi artinya kakaknya berumur 3-4 bulan, maknya termengandung. Agak-agak mak bersedia tak untuk mengandung? Mungkin tidak. Mungkin belum, ya. Memanglah ini semua Allah punya perancangan, tapi kerana kita manusia biasa kan. Jadi emosi mak waktu mengandung akan mempengaruhi emosi, personality, profil peribadi anak atau baby yang dikandung. Itu kajian demi kajian oleh pakar-pakar, dan Tok Abah pun sama-sama buat kajian, dan bila cek kes-kes kaunseling yang Tok Abah jumpa, ada kebenarannya. Semua dengan izin Allah, Allah punya perancangan. But we as human being can change our life dengan sumber-sumber yang ada. Ya, Allah pun takkan ubah nasib kita kalau kita tak ubah nasib kita sendiri dengan sumber-sumber yang sedia ada. We have all the resources to be good. We have all the resources to be champion. We have all the resources to be successful. Kita ada sumber. Allah beri kita sumber-sumber. Ada X factor, ada bakat, ada talent, ada kebolehan. Allah Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Allah mencipta kita dengan penuh kesempurnaan. Kita tidak sempurna, tapi Allah cipta kita dengan penuh kesempurnaan. Guys, let's move on that. Alright, ya. So tak pasti sama ada link dah ada kan. Tak buat semalam kita bincang, tapi kita akan buat ni just nak war-warkan. Kita akan buat webinar kita on stress management tiap-tiap tahun, memang full house lah. Ni sama hebat dengan cerita Mak Kilau lah. Sebab Mak Kilau pun dah pecah panggung, ya. Dah 80 juta lebih, ya. 25 hari di panggung, lebih daripada 80 juta collection. Satu fenomena di Malaysia, rekod terbaru lah, ya. Mungkin payah juga nak pecahkan rekod tu, sebab semua situasi orang dah lama PKP, dah endemik, ya. Kali pertama panggung normal dan sebagainya, ceritanya pula merangsang hebat, ya. Dan lakon, pengarahan dan produksi yang luar biasa, walaupun tidak sempurna tapi luar biasa, ya. Okey. So dan of course pagi-pagi Tok Abah tadi mula-mula ya, malam tadi terbangun 4-5 kali. Mungkin sebab minum air kelapa ke apa, tapi terbangun, ya. Tidur dalam pukul 12.30 ke pukul 1 lah Tok Abah baring, ya. 12.30 Tok Abah mula baring. Habis kelas dah penat sebab hari ni ada event, jadi Tok Abah nak tidur awal. Tok Abah tidur paling awal 1.30, yang malam tadi 12.30. Sebab mungkin tak nak nap pagi-pagi, sebab nak terus pergi ke Sunville Lagoon. Pukul 12.30 baring, 1.325 terkejut bladder penuh. Udah, saya kata tak apalah tu, buanglah air, no problem. Dan minum sikit, sebab every time kita buang air, orang tua ni kena minum air untuk replenish air. Kalau tidak kan kita kekeringan, buah pinggang sengsara, dan takut boleh kena stroke, kata pakar-pakar. Jadi Tok Abah pun dah mengamalkan, bangun buang air kecil mesti minum. Minum, Tok Abah minum. Okeylah, 2.30 terkejut lagi. Tu 1.30 tadi, 2.34, 2.35 Tok Abah kata, apa hal, terasa nak buang air kecil lagi. Okey, buang, minum lagi seteguk. Lepas tu okey. Lepas tu bangun pukul 5.30. 5.30 terbangun, tapi Tok Mak terus bangun, Tok Abang baring balik lah. Kita bos kan, kita bos. Bos yang tak bertempat, ya. Baring balik. So 4 kali lah kita buang air malam tadi. Tapi yalah, it's okay.
To wake up rather than, ada orang kata aku tak nak minum lah, kan terkejut 2-3 kali. Akhirnya buah pinggang kita ni kita sengsara, air tak cukup. Dan orang tua, orang yang habis muda macam kami ni, kita tak terasa haus tau, tak terasa dahaga. Sangat bahaya. Itu bahayanya ya, kita orang tua-tua ni dia tak terasa perlu, tapi kita kena kawal ya, kena ada air depan kita, lihat, ingat. Tu tak apa kena aku baru 4-5 gelas saja satu hari ni. Satu hari baru 4-5 gelas. Ya, tu minum lagi waktu siang lah ya, waktu petang, waktu malam sebelum tidur, supaya cukupkan ya air dalam badan. So sangat penting. Ramai orang stroke bukan sebab perkara-perkara yang kita jangkakan, tapi yang tidak jangka, rupanya tak cukup air dalam badan menyebabkan stroke. Ni kata doktor pakar ya, bukan Tok Abah punya kajian. Ni Tok Abah baca daripada penerangan daripada doktor-doktor pakar. Alright. So pagi tadi Tok Abah bangun je, kurang bertenaga, Tok Abah ambil cokolate. Memang sedap, memang lazat. Ni ni. Bukan cakap kosong, ada dah 1/3 gelas Tok Abah dah minum ya, 5 teguk. Kena ganjil. Nabi minum 3 teguk, tapi Tok Abah agak lapar ya. Jadi Tok Abah minum 5 teguk. Ganjil, yang penting ganjil lah. Sunnah ganjil ya. Nabi minum 3 teguk. Ya, subhanallah. Dan jangan minum terus sampai habis. Itu macam cara setan minum. Setan minum terus sampai habis 1 gelas. Ya, setan minum pakai gelas ke? Jangan tanya. Tok Abah tak tengok ya. Tapi begitulah ya. Based on hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, semalam Tok Abah kata al-aqlu salim fil jismi salim. Badan yang sihat datangnya daripada otak yang positif. Dan Tok Abah kata apa? Bila kita masukkan fikir positif, badan kita sihat. When you think positively, your body become healthy. Ni namanya psychosomatic. The state of your of your mind will influence the state of your health, of your body, physical. So, fikir yang baik-baik, fikir yang positif, badan jadi sihat. Itu santapan rohani. Masukkan benda-benda positif dalam kepala, santapan rohani. Baca benda yang baik-baik, cakap yang baik-baik, fikir yang baik-baik. Sebenarnya Tok Abah pesan ribu-ribu kali. Haramkan fikiran negatif. Jangan masukkan fikiran negatif dalam kepala. Jangan izinkan. Haramkan kata-kata negatif kat rumah untuk anak, untuk cucu, untuk mertua, untuk adik-beradik. Adik-beradik aku tu kan guna sangat, tak guna, memang pemalas, memang ya, anak aku ni degil, anak aku ni, cucu aku ni lembab ya. Jangan terfikir. Yang kita fikir itu doa. Allah bertindak seperti sangkaan. Sangkaan tu apa? Fikir. What we think, our perception, our hypothesis pun jadi macam doa. So jangan izinkan pemikiran yang negatif bertapak dalam minda kita. Tok Abah tak akan izinkan. No negative feeling. Ya, insyaAllah aku ada masalah, ada solusi. InsyaAllah aku ada penyakit, ada ubat. InsyaAllah aku ada cabaran, ada dia punya jalan keluar. InsyaAllah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah berikan jalan keluar. Ya, akan berikan bantuan dari punca-punca yang tidak disangka-sangka, insyaAllah. So, kita fikir yang baik-baik, barang kita sihat. Makan yang baik-baik. Makan benda yang halal, benda-benda yang baik, benda-benda yang baik-baik, makanan yang baik-baik. Otak kita jadi hebat. Itu sebabnya al-aqlu salim, otak yang selim, yang selamat, yang hebat, yang cemerlang, datanya fil jismi salim, daripada badan jism yang salim, yang sehat, yang selamat, yang cemerlang, yang bahagia. Jadi fikir yang baik-baik, badan sehat. Makan yang baik-baik, otak sehat. Fikir yang baik-baik, badan jadi sehat. Makan yang baik-baik, otak, fikiran jadi sehat. Wow. Santapan rohani, santapan minda mempengaruhi kesihatan fizikal. Santapan fizikal mempengaruhi kesihatan minda. Cantik? Cantik. Wadih? Guru Tok Abah malam tadi belajar bahasa Arab, Ustaz Dr. Taufik. Wadih? Wadih. Understand? Understand. Wadih. Jawa cakap Arab. Dan Tok Abah tak tanya, tapi Tok Abah nampak macam pelajar yang paling usang dalam kelas Dr. Taufik. Fadilah Kamsah. Dan tiap-tiap kali dia nak betulkan, ni Tok Abah. Tok Abah kalau ni baris bawah, maka depannya pun baris bawah. Ya, fi'il madinya gini. Dia akan sebut Tok Abah. Sebab Tok Abah
pelajar yang paling comel, yang paling habis muda. Yang next muda, Wan Aisyah 11 tahun. Tahu apa? 17 tahun. So okey, seronok. Seronok belajar bahasa Arab. Dah masuk bulan ketiga. Alhamdulillah, bolehlah sepatah-sepatahnya mengenal nak konstruk ayat masih kalang kabut, tapi bolehlah. Ya, every time Tok Abah ditanya, ya, daripada 10 kali, 9 kali betul lah. Seronok ya, seronok ya. Orang tua bangka belajar benda baru dan ikut kajian, each new vocabulary yang kita belajar, yang kita faham akan merangsang IQ. Seorang belajar bahasa dialek ke, bahasa Arab ke, bahasa Mandarin ke, bahasa Perancis ke, dia akan merangsang IQ. Allah punya hebat. Satu perkataan baru yang kita belajar, yang kita faham, merangsang IQ. So I'm learning new Arabic words every day. Tiap hari belajar bahasa baru, benda baru. Ya, kalang kabut, warna pun kita tak tahu. Part of the organ atau badan kita pun tak tahu. Rupanya ada bahagian badan kita ni yang mu'anas, macam apa ni, feminin. Ada yang apa nama mu'anas, ada yang muzakkar, yang laki-laki. Bahagian badan pun, oh, kaki itu muzakkar, ya, mata itu mu'anas. Tak salah Tok Abah lah. Kau jangan, kalau silap jangan ketahukan. Apa confuse orang tua ni? Dah memang orang tua, wajar confuse. Okey ya? Okey. Ya, al-aqlu salim fil jismi salim. Itu poin nombor 9 semalam. Untuk berjaya, fikir yang baik-baik, makan yang baik-baik. Diet dan Tok Abah sebut juga kemarin. Diet artinya jaga makanan, jaga fikiran, diet your thinking. Jaga apa yang kita tulis kat kita input kat kita punya social media. Diet mean jaga. Ya, kawal, urus. Urus diet emosi, diet makanan, diet apa yang kita pandang, diet apa yang kita dengar. Jadi kita kena kawal, kita kena pastikan kawal apa yang kita dengar. Dengar yang positif. Awak dengar orang mengumpat, awak berdosa. Aku dengar je, bukannya aku mengumpat. Barang siapa mendengar orang mengumpat dan tak buat apa-apa, dia berdosa macam orang mengumpat. Elok mengumpat sama. Nabi tak cakap begitu, Tok Abah saja perli. Tok Abah tanya seorang ustaz, takkanlah kita dengar je orang mengumpat pun kita berdosa? Kalau berdosa, baik kita mengumpat sama. Betul. Elok mengumpat sama, jadi sama-sama masuk neraka. Ustaz tu jawab dengan tersenyum. Sinis lah. Tok Abah tanya, beri logiknya tu ustaz. Kita dengar orang mengumpat tapi kita dapat dosa. Apa logiknya ustaz? Ustaz pun pandang. Muhammad Fadilah, Tok Abah, boleh tak orang mengumpat seorang-seorang? Tok Abah pun lebih buruk kan kadang. Boleh ustaz? Kalau orang gila. Betul. Tapi orang gila tak berdosa. Orang gila buat apa pun tak berdosa. Dia tak betul. Otaknya tak center. Ya, jadi dia tak berdosa. Tapi orang yang belum gila macam Tok Abah ni, kalau mendengar orang mengumpat sebab you ada depan orang, itulah dia mengumpat. Kalau dia seorang-seorang sebab dia belum gila. Kalau dia seorang-seorang, dia tak boleh mengumpat. Dia kena ada pendengar. So awak, Tok Abah yang mendengar, Tok Abah pula tak buat apa-apa sampai angguk-angguk ataupun senyum-senyum. Ya, tak sangka ya. Ya Allah, tak sangka nampak baik, pakai ketayap, pakai helmet yang bagus. Tetapi, kita pula mengapi-ngapikan. Ingat, mendengar orang mengumpat, dosanya sama dengan yang mengumpat. Dan Tok Abah tambah secara sinikal, elok mengumpat sama. Sebab dengar pun berdosa, baik aku mengumpat sama. Sah dapat dosa, sah masuk neraka kalau tak bertaubat dan diampunkan oleh orang yang diumpat. Faham ke faham? Faham. Wadih? Wadih. Okey, itu semalam punya kisah. Hari ini tambah ke 10. Atas ke 10, kenapa kita tak berjaya? Rupanya kita ada ketakutan demi ketakutan. Kita takut nak berubah. Ada orang takut nak berjaya tau. Aku kan kalau berjaya, aku tak ada geng tau. Aku tak ada geng sebab aku nampak orang yang berjaya ni jadi bos, dia tak ada geng. Orang sisihkan, orang pandang serong. Ya, orang tak nak kawan, orang segan. Ya, orang nak makan sama pun segan. Aku tak nak lah. Ya, aku tak nak. Payahlah aku kalau berjaya ni. Ada ramai orang tak nak berjaya. Dia takut, dia tersisih, dia kesorangan. Because it is lonely out there. At the top is very lonely. Ya, kalau kita tengok piramid ya, yang paling atas tu seorang. Ya, jadi dia lonely. Dia agak kesunyian. Tak ada geng. Dia takut. Dan apa lagi ketakutan? Aku takut sebab sebab kita akan dihisap setiap
rezeki yang kita dapat, pendapatan kita, bagaimana kita dapat, cara kita guna, cara kita sedekah, cara kita mentadbir. Payah. Orang kaya ni susah nak masuk syurga. Orang kaya ni lambat masuk syurga. Banyak sangat. Macam custom lah. Ya, awak banyak bawa barang. Custom check. Banyak. Lama. Jadi dia takut nak kaya. Takut nak jadi orang yang berjaya. Sebab takut banyak ditahan oleh custom dalam bentuk malaikat-malaikat. Ya, menghisap kita. Ada orang, ramai orang takut. Tuan Abah pun banyak ketakutan juga dalam hidup. Ya, sebab takutlah nak menyanyi di halayak ramai. Sebab bila orang mendengar je suara Tuan Abah, confirm top. Itu yang Tuan Abah takut. Takutkan syarikat rakaman sibuk datang, ya. Orang jemput ke majlis-majlis. Jadi Tuan Abah tak sempat lah nak menyanyi, ya. Itu sebab Tuan Abah tak nak menyanyi di halayak ramai. Sebab takut orang terus terpesona dan kesian Datuk Jamal. Tok T pun susah sikit nak dapat projek. Perasan. Okey. Ya, so atasi dan urus rasa takut kita dengan ilmu, dengan terapi, dengan kaunseling, ya, ada mentor, ya, dan sebagainya. Atasi ketakutan kita punya fears, kita punya ketakutan. Tuan Abah takut apa? Tuan Abah takut air dalam kot, sebab tak pandai sangat berenang. Boleh berenang tapi tak pandai sangat. Tuan Abah takut apa? Dulu memang pernah terpegang ular lidi masa kecil. Terpegang ular lidi yang harmless. Tapi terpegang waktu umur 7 tahun. Sampai sekarang Tuan Abah ada sedikit trauma. Tapi dah mulai rawat, dah dapat rawat lah, ya. Tengok ular tak menjerit lah. Dulu tengok ular dalam TV pun Tuan Abah menjerit. Pernah tengok wayang lah masa muda-muda kan, dalam panggung. Cerita Raiders of the Lost Ark ke whatever lah, ya. Bukan cerita yang Harrison Ford. Ya, Harrison Ford punya filem, ya. So Tuan Abah tengok dalam panggung ni di Amerika dengan kawan-kawan. Ya. Bila Harrison Ford cerita tu, dia Raiders of the Lost Ark kot, ya. Dia jatuh dalam satu gua yang penuh dengan ular. Tuan Abah seorang menjerit kuat lah tu, menjerit kuat dalam panggung kau di Amerika, kat Madison, Wisconsin. Orang lain, budak-budak perempuan sebelah tu, Sir, are you okay? Budak perempuan. Budak perempuan kecil pun seronok tengok ular yang beribu-ribu dalam gua. Tuan Abah menjerit sekuat-kuatnya dalam panggung. Buat malu company betul. Company Malaysia lah, ya. Malu betul. Orang sebelah Tuan Abah dah tahu, ya. Dr. Zainal, my friend, ya. Sekarang dia sikit keuzuran. Mudah-mudahan Allah pulihkan Dr. Zainal, hapuskan dosa dan sembuhkan penyakit Dr. Zainal bin Ahmad, ya. Tuan Abah dengar kemarin beliau berada di hospital, ada sedikit ujian dari Allah, ya. Mudah-mudahan syafakallah, ya. Sahabat tengok dengan Dr. Zainal lah, dengan 2-3 orang lagi sahabat dalam panggung tengok cerita Raiders of the Lost Ark. Wah. Tuan Abah menjerit dalam panggung sampai ramailah budak-budak yang datang. Sir, are you okay? Mungkin mak bapak dia suruh, you go and ask that man why he's shouting. He's shrieking, hysterical. Tuan Abah yang histeria, ya, macam kena sampuk sebab tengok ular banyak dalam gua tu. Ya Allah, memang boleh memalukan jugalah, tapi apa nak buat, kita dah tak boleh kontrol ketakutan. So Tuan Abah dengan doa, dengan terapi, dengan zikir, dengan mind control, cuba untuk kawal tidak menjerit bila tengok ular. Sekarang okey lah, tenang juga, ya. Sebenarnya bila bawa ke zoo, anak perempuan Tuan Abah pun ambil ular sawa, letak kat pinggang dia. Tuan Abah pun senyum, ambil gambar. Abah nak, Abah? Tak apa. Abah sibuk, Abah nak gambar. Abah sibuk, padahal masih ada fear, ya, masih ada ketakutan. Ya, jadi kita banyak ketakutan, takut untuk ke depan, takut untuk berpidato. Tuan Abah dulu sangat takut untuk bercakap depan orang, sangat takut. Tapi ada seorang cikgu, Tuan Abah pernah cerita to some of you, nama guru tu ialah Muhammad Fadilah. Nama cikgu tu Muhammad Fadilah. Dia pilih Tuan Abah untuk mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan. Masa tu Tuan Abah berumur 8 tahun, darjah 3. Dia darjah 1, lompat darjah 3, lompat darjah 5. Tuan Abah darjah 5. So umur 9 tahun. Mewakili sekolah lawan dengan budak-budak tahun 6, ya, 12 tahun. So Tuan Abah 9 tahun, paling comel, paling kecil. Tapi akhirnya jadi Johan lah, of course. Itu cerita ujung dia. Macam Mak Kilau jugalah. Tuan Abah ni dulu Mak Kilau juga dari segi syarahan. Jadi Cikgu Fadilah ni lah, Muhammad Fadilah, yang melatih supaya jangan takut bercakap depan orang ramai. Mungkin dipilih Tuan Abah sebab nama dia
dengan nama Tok Abah sama. Ya, Tok Abah tak dapat jumpa lagi cikgu itu sampailah sekarang. Mungkin sudah meninggal dunia. Wallahu alam. Okey? So, nombor 10. Atasi ketakutan untuk moving forward, maju ke depan. So, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan bersedih. Kita kan ada Allah bersama kita. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan janganlah bersedih. Innallaha ma'ana. Ya, Allah ada bersama kita. Ya, kita ada Allah bersama kita. Jadi kalau kita ada keyakinan itu, satu ketakutan kita dapat diatasi dengan ilmu, dengan nasihat, dengan terapi, dengan zikir, dengan ikhtiar, dengan berkawan dengan orang-orang positif, dengan support group yang positif, whatever reason, whatever effort, do something untuk mengatasi ketakutan awak ataupun our fears untuk kita maju ke depan. Kita bercakap tentang tips menjadi orang yang berjaya. Atasi dan urus ketakutan dengan sewajarnya. Ada takut nak berjaya, takut nak berjubah, takut nak berniaga. Tok Abah takut dulu. Tok Abah dulu ya di universiti jadi Profesor Madya, jadi yalah dah stable, dah steady, dah okey dah. Jadi timbalan pengarah lah, apalah, glamour, dah masuk TV. Tapi terfikir, aku ni Allah cipta untuk jadi pensyarah sampai pencen ke? Ya, ataupun aku kena do something. Takut. Tapi akhirnya bila dah istikharah, berbincang, bermesyuarat, Tok Abah beranikan diri untuk keluar. Berhenti kerja, pencen. Masa tu pencen boleh umur 40 ke atas, boleh pencen dengan syarat berniaga. Tok Abah mesti buka lah syarikat, buka bisnes yang ada lesen, hantar ke pihak JPA, diizinkan untuk bersara pada umur 42 tahun. Mungkin tak takut ke? Kerja gaji dah okey, ya. Kerja senang lah, walaupun mencabar, tapi senang lah, dah stable. Tiap-tiap bulan dapat gaji. Penuh, gaji penuh. Ya, ujung tahun dapat bonus. Tahun 90-an, ya. Tapi bila Tok Abah minta izin pada ayah Tok Abah, Allahyarham, ayah, bapa, saya nak berhenti kerja, nak buka syarikat sendiri. Berapa gaji kau? Gaji Tok Abah mesti 5,000 lebih lah, dengan campur-campur ya, kitanya pendapatan sampingan, ya, mengajar sana mengajar sini, ya, menyanyi sana menyanyi sini, kita menyanyi dengan ceramah lah. Kau jangan loya buruk, ya. So dah adalah dalam 10,000 kot. Pendapatan berapa kau? 10,000 ada pak. Masa tu Tok Abah bagi mak dan abah tu 2,000 sebulan. Kau gila ke bodoh nak berhenti? Dah gaji 10,000 je nak berhenti. Kau bodoh ke gila? Itu jawapan bapak saya. Kau bodoh ke gila? Sanggup tak berhenti? Apa ke tak takut bila bapak kata kau bodoh ke gila? Tapi Tok Abah dia terkesima juga. Minta izin daripada mak. Mak, minta izin saya nak berhenti kerja, nak buka syarikat sendiri. Ya, Anim, Tok Mak lah. Anim dia akan masih kerja kat UPM. Mak senyum. Allah yarhamha. Ibu Tok Abah senyum sama kata, kau berhentilah. Kau buat apa yang kau buat, mak doakan kau berjaya. Mak kata buat. Kau boleh bersara, kau buat. InsyaAllah berjaya. Mak doakan. Bapak kata apa? Kau bodoh ke gila? Janganlah pula kata ditelan mati mak, di luar mati bapak. Siapa yang patut kita dulukan yang dan berikan khidmat dan berikan bantuan ke sewajarnya? Ibumu, lepas tu ibumu, lepas tu baru bapakmu. So tak ada isu. Jangan kata di luar mati mak, ditelan mati bapak. Walaupun peribahasa tu maksudnya dilema. Tapi bila antara mak dan ayah, kita kena lebihkan mak. Antara mak dan ayah, Tok Abah ni seorang ayah tau, tapi tak kecil hati kalau anak-anak lebihkan emak. No problem. Sebab kita tahu pengorbanan mak yang tidak akan dapat ditandingi oleh mana-mana makhluk dalam dunia. Alright? Okay. So, atasi ketakutan dengan mesyuarat, dengan istikharah, dengan terapi, dengan counselling, dengan ada mentor, dengan support group. So, atasi ketakutan dan kita punya kerisauan. Tapi bacalah doa yang dalam mak surat kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubnal bukh wa a'udzubika min ghalabati rijal. Ya Allah, hindarkan aku daripada keluh kesah. Keluh kesah ya risau, ya stres, keluh kesah dan duka cita. Dia akan hindarkan aku daripada takut dan bakhil. Takut itu, takut ini, takut dan bakhil. So kita buang ketakutan dengan zikir yang Nabi ajar melalui hadis, ya.
Apa nama, hindarkan aku dari takut dan bakhil, hindarkan aku daripada lemah dan malas, hindarkan aku daripada wa qahri rijal, apa ni, beban hutang, beban hutang, dan daripada gangguan manusia, laki-laki dan perempuan. So ada orang bertanya, Tok Abang, dia selalu kena kacau, kena fitnah, kena sabotaj oleh orang keliling, ya. Tok Abang kata, amalkan doa ini, solat taubat setiap malam, istighfar banyak-banyak, bersihkan hati, doakan orang lain, doakan orang lain, doakan orang lain supaya orang lain pun sayang ke awak, dan baca doa atau zikir yang Nabi ajar dalam maksurat, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajri wal kasal, wa a'udzubika minal jumlah bukh. Ya, takut, kelemahan dan takut dan bahil, hindarkan aku daripada keluh kesah, hindarkan aku cita, hindarkan aku daripada lemah dan malas, hindarkan aku daripada beban hutang, dan hindarkan aku daripada gangguan manusia, laki-laki dan perempuan. Bila kita amalkan itu, mudah-mudahan kita terhindar daripada all this cabaran dan ketakutan dan sifat-sifat negatif. Ya, okey. Itu nombor 10. Cukup dah tu. Alright. Tip nombor 11. Bagaimana nak jadi orang berjaya? Tip nombor 11, buang. Ada kata guru tak apa, tinggalkan sifat sombong di pagar rumah kita, ataupun di pagar pejabat, ataupun di pagar masjid. Kalau awak nak pergi masjid, awak jangan perasan awak bos ke, awak hebat ke, awak tuan ke, awak bapa ke, awak penghulu ke, awak DO ke, awak menteri ke. Jangan marah, ya. Jangan mantra menteri, jangan marah. Tinggalkan awak punya pangkat kedudukan di pagar. Ya, nak masuk rumah, awak bos di pejabat. Kat rumah awak seorang ayah, seorang suami, seorang isteri. Buang sombong-sombong ego. Ya, so tinggalkan sifat sombong awak di luar pagar diri. Bukan di pagar rumah saya, di luar pagar diri. Ya, humility ataupun sifat tawaduk syarat untuk berjaya. Humility is the key to success. Humility itu tawaduk, rendah diri, ya. Sifat qanaah. Humility is a key, important key, critical key for success. Jadi tinggalkan sifat sombong. Itu sebenarnya untuk sahabat suka hadis perkongsian hari ini. Hari ini hadisnya, awak bila jumpa siapa-siapa, termasuk kanak-kanak, bagi salam. Dan barang siapa yang memulakan memberi salam kepada kanak-kanak ke, kepada siapa-siapa pun, ya, orang yang kita kenal dan tak kenal, kalau kita orang mula memberi salam, kita akan membuang sifat sombong, riak, ujub, takabur, bakhil, akan kita buang dengan memulakan menyapa orang lain, beri salam. Ini maksud hadis sebenarnya tau. So jom kita bagi salam, dan jangan menunggu, jangan berkira, aku orang tua takkan nak bagi salam kat budak-budak. Budak-budak kena bagi salam kat orang tua. Takkan aku nak bagi salam, aku bos, CEO, takkan nak bagi salam kepada pencuci. Pencuci lah. All this security guard lah kena bagi salam kat saya. Wamboi. Aku general, takkan aku nak bagi salam kat private, kat soja, askar biasa. Mereka lah. Ya memanglah askar yang di bawahan. Tok Abah dulu pernah jadi pegawai simpanan, ya, rotu, ya. So memanglah kalau kita captain, lieutenant kena tabik kita, sarjan kena tabik kita dulu. Faham. Itu memang protokol dalam tentera. It's alright. Tetapi ni cakap tentang menyapa, bagi salam. Tidak mestinya general, ya, si lieutenant ke, colonel ke, ataupun brigadier general, brigjen kena bagi salam dulu kepada 4-star general. No. Tapi memang brigjen wajib, wajib, ya, dalam erti kata askar, ya, dia kena tabik lah, dia kena tabik, ya, untuk kepada 2-star, 3-star general. Brigjen, 1-star general. Lepas tu brigadier general, major general, lieutenant general, full general. Tak salah Tok Abah begitulah. Ya, dulu dalam askar seronok, ya. Kita memang semangat mak kilau. Tok Abah dulu dalam muda guru silat, masuk tentera, pegang senapang, semua boleh. Geng mak kilau. Baru tengok mak kilau dah lain macam semangat. Okey, tinggalkan sifat sombong. Sifat sombong ni sifat, maaf ya, jangan marah. Sifat sombong ni sifat setan, kata Haji Bakhil. Setan, Haji Bakhil kata. Ya, setan ni aba wastakbara. Setan ni sombong, tak nak sujud kepada Adam AS. Dia dibuat daripada tanah, aku dibuat daripada api. Takkan api nak sujud kepada tanah? Mana boleh? Setan sombong. Jadi kalau kita ada sifat sombong, kita ada sifat setan. Jadi untuk mengalahkan sifat sombong,
bersihkan kolbu daripada titik-titik hitam. Titik-titik hitam dalam kolbu kita disebabkan oleh dosa-dosa yang lalu, dan di belakang titik hitam itu akan bersembunyi setan. Sebenarnya orang yang banyak titik hitam dalam hatinya, banyak dosa lah ya, mudah sentap, mudah marah, mudah mengamuk. Jadi solusinya bertaubat, 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 solat taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang, sedekah subuh, baca Quran. Ini semua cara-cara nak mencuci hati dan untuk dapat mengawal membuang titik-titik hitam yang bersembunyi syaitan yang ada sifat sombong untuk anda dan Tok Abah membuang nyah cemar sifat sombong dalam diri. Wadih? Wadih. Komprandi? Komprandi. Ya, faham? Faham. Alright, insyaAllah. Itu nombor 10. Nombor 11. Ingat, program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 9 Ogos. 9 Ogos, webinar tentang jom urus stres di tempat kerja. Bos-bos, get ready. Hantar your staff as many as possible to our webinar. Sebab semua orang yang hebat stres. Kecemerlangan, kejayaan berlaku di luar zon selesa. Bila awak tak dalam zon selesa, awak memang stres. Dan orang yang berjaya, orang yang terkedepan, orang yang ada kiasu, orang yang nak maju, orang yang memang outstanding, orang yang dalam the innovators, mereka memang lebih stres berbanding orang yang ikut orang lain. Kita okey je lah, kita ikut je, kita follow je. Orang yang follow ni kurang stres. Orang yang lead memang lebih stres. Ya. Dan Tok Abah juga atas arahan anak-anak kita, anak-anak Tok Abah nak buat program tentang bawah tajuk mental perkasa, tapi tajuk pecahannya ialah bagaimana nak mengenal peribadi diri. Pada 20 hari bulan Ogos. Tok Abah excited sebab ramai sangat orang bertanya. Kemarin pun ada orang bertanya, Tok Abah, macam mana nak kenal peribadi kita? Macam mana nak mengenal peribadi kawan sekerja? Macam mana nak mengenal peribadi anak-anak kita? Macam mana nak mengenal peribadi bakal pasangan untuk orang bujang lah? Bagaimana nak mengenal peribadi mertua saya, ya, ataupun pasangan saya? Tok Abah punya, that is my happiness kalau dapat soalan begitu, sebab kita akan didik orang mengenal diri. Sebab man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kata ulama. Barang siapa kenal akan dirinya, dia akan kenal Tuhannya, penciptanya, Allah pencipta kita. So Tok Abah akan buat program tu pada 20 hari bulan Ogos, ya, iaitu mengenal peribadi diri dalam tajuk besar, bawah tajuk besar mental perkasa, ya, mental perkasa, ya, mental strength. So kita akan buat series mental perkasa sebagai satu branding untuk pecahan berbagai-bagai mental perkasa. Seorang pemimpin, seorang pelajar, seorang pekerja, seorang bos, seorang supervisor, seorang suami, seorang isteri, seorang atuk, seorang mertua. Bagaimana nak memperkasakan mental. So banyak pecahannya. Tapi dia punya brandingnya lah mental perkasa. Tapi jangan lupa ya, pada 9 Ogos, sebelum mental perkasa, sebelum mengenal peribadi, Tok Abah akan berkongsi bagaimana nak mengurus stres. Ingat, semua orang yang normal stres. Orang yang gila saja perasan dia tak stres. Sebab orang gila memang tak tahu pun dia gila. Ya. Okay, so come over to our program. Dan of course lah, ramai orang stres dengan anak-anak yang susah nak dididik, susah nak dipesan. So Tok Abah pun dengan bantuan ramai orang-orang hebat, kita introduce Excel Plus. Ini yang mereka ni yang akan buat Family Day hari ni di Sunway Lagoon, yang mengeluarkan Excel Plus, perasa coklat ni dengan dia punya dia punya disokong oleh Didi and Friends. Dia mascot. Tok Abah nak cerita perkataan mascot tadi. Ya, mascot mereka ialah Didi and Friends and Tok Abah yang comel macam Didi juga. Tok Abah dengan Didi samalah macam bear kan. Didi bear. Ya, so Didi and Friends mascot kepada Excel Plus, perasa coklat yang, dan bagi anak-anak kita umur 2 tahun ke atas, anak 2 sampai anak umur 71 tahun boleh makan ni. Tapi jauhkan daripada kanak-kanak lah, sebab dia sedap sangat. Jadi dia akan minta lagi sampai habis. Walaupun tidak akan ada masalah overdose, sebab ni semua organik, ya, semua insya-Allah set benda-benda selamat. Apa dia? Vitamin C plus, kolostrum, susu awal lembu, memang bagus untuk pembangunan otak dan kesihatan.
buah tamal, organic sweetener, tak ada gula ya, skim milk ya, susu, DHA powder, ada lotus seed extract ya, ada biji teratai yang ada aura ketenangan. Dengan izin Allah, teratai, bunga teratai, biji teratai akan membawa ketenangan. Ada aura ketenangan. Dalam bunga ros ada aura kasih sayang. Dalam daun daun penggaga pula. Daun penggaga kesihatan. Daun apa? Yang kita nak mandikan jenazah. Daun bidara. Tak apa, lupa cakap bidara. Daun bidara ada aura menghalau setan iblis yang nak kacau jenazah. Ada aura daun bidara. Luar biasa Allah ya. Allah maha besar, maha hebat. So insyaAllah ya. Tapi bukan benda ni yang boleh mengubah anak jadi pandai, jadi hebat, jadi cemerlang. Tak. Habis? Apa faedah bagi? Ini akan bagi mereka tenaga, akan beri mereka lebih fokus. Dan of course, bahan-bahan dalam ni membantu mereka untuk mengembangkan otak bahan-bahan ni in the long run. Jadi bila anak makan, anak tenang, anak bertenaga, mudah belajar, duduk lama masa belajar dan mudah mencerap, kesannya pandailah in the long run. Bukan makan seminggu terus pandai, mengarut. Dan didik anak-anak kita duduk di kerusi menghadap kiblat untuk mudah tenang, mudah mencerap, dan baca doa penerang hati ya, Allahumma aftah alaina qalu subhanakala, dan jangan lupa al-insyirah. Surah al-insyirah ialah maksudnya ketenangan, tenang kepala, tenang hati untuk dapat memahami, dapat mengingat, dapat menghafal. Dan mak ayah sentiasa mendoakan kepada anak-anak dengan Fatihah, ayat kursi, alam nasyrah. Dan mak bapak doakan guru-guru anak-anak. Pesan pada anak-anak untuk doakan guru-guru mereka untuk dapat keberkatan ilmu. So, bila kita melabur sikit dengan Excel Plus coklat ni, perasa coklat, the whole family berubah. Mak bapak berubah, abang kakak berubah, suasana rumah tangga berubah. Haramkan perkataan negatif, fikir negatif tentang anak-anak. Ya, mak bapak balik rumah dengan senyuman, bawa balik rezeki yang berkat, doa mendoakan. So, ni sebagai pencetus perubahan seluruh keluarga. Apa jadi? InsyaAllah akan hebat. You cannot go wrong. Wa allaisa lil insani ila ma sa'a. Kamu akan dapat apa yang kamu usahakan. Bila kita dah beri mereka suplemen dan ubah pula suasana rumah tangga dengan positif ya, sentiasa bercakap positif, doa positif, bahagia, senyuman ya, hormat menghormati, doa mendoakan guru-guru anak, kawan-kawan anak, suruh mereka belajar menghadap kiblat, jaga solat, jaga doa. They cannot go wrong, man. They cannot go wrong. Maksudnya dia akan berubah ke arah positif. Jadi pandai, jadi seimbang, jadi bertanggungjawab. Bukan sebab makan terus pandai. Salah. Tak betul. Tok Abah tak claim begitu. Tapi dengan makan ni dan membawa, kita buat berbagai-bagai perubahan-perubahan. Jadi package changes in the whole home. Mak bapak berubah. Mak bapak kena berubah dulu sebelum anak-anak berubah. Okey, barulah berjaya satu rumah tangga. Topik kita masih relevan. Jom tip untuk jadi orang yang berjaya. Jadi kita berjaya dalam semua aspek lah. Step by step. Okay? Alright. So, Tok Abah bercakap dah 45 minit. So, mari kita wrap up. Ya? Tadi nombor 11, tinggalkan sifat sombong. Nombor 12, tiada sepatah semangat ataupun menyerah dalam kamu diri. Never give up. Ya? Keluarkan balik sifat baby lah. Guys, keluarkan balik sifat baby. Ya, dalam diri orang dewasa ada sifat kanak-kanak, sifat baby. In every man there is a small baby boy. In every woman there is a small baby girl. Itu kata pakar-pakar psikologi. Ya, dalam diri orang dewasa ada baby. Ya, semangat baby dalam dirinya. Masa awak baby, Tok Abah baby, cucu-cucu kita baby, mereka akan bertatih-tatih untuk belajar berjalan. Ya, ikut kajian, baby akan jatuh bangun 1000 kali minimum sebelum dapat berjalan dengan stabil dan berlari. Tapi baby give up lah. Selepas jatuh 5 kali, 6 kali, 10 kali, 100 kali, 200 kali, 300 kali, give up tak? Never. Baby never give up. Walaupun jatuh, sakit, lutut, bruises ada sana, ya, berdarah, kalau berlari ke atas jalan pakai seluar pendek, ya, kaki luka, cucu tak apalah, ya, luka-luka, ya, kesian, berparut-parut, bubu, dia kata, bubu, ya, so, tapi akhirnya mereka berjalan dengan stabil dan berlari. Baby umur setahun, jatuh 1000 kali tak give up. Now awak baby umur apa? 20, 30, 40. Tok Abah baby umur 71 tahun. Nak give up? Come on guys, come on. Ya, janganlah jatuh sekali terus give up, 2 kali, 3 kali. Aku bukan sekali dah 50 kali jatuh. Guys, kan Tok Abah dah cakap dah. Kegagalan adalah tangga kejayaan. Kegagalan adalah sebahagian dari kejayaan. Ya, bukannya kegagalan itu lawan kepada kejayaan.
So mana ada orang yang gagal kalau dia faham dirinya. Kita bukan gagal tapi belum dapat mencapai apa yang kita nak. Sebab apa yang berlaku tu semua ada hikmahnya. Mana gagalnya? Ada hikmahnya. Mana gagalnya? Sebab Allah sayang maka diuji. So ujian tu dengan tak mencapai apa yang kita nak, gagal ke? Tak. Itu tanda Allah sayang. Sebab Allah nak kuatkan kita, nak bagi semangat, nak bagi alternatif, nak jadi innovator, nak berfikir di luar kotak untuk lebih insaf, untuk lebih rapat kepada Allah, untuk lebih bertaubat dan sebagainya. Mana boleh rugi, mana boleh gagal, mana boleh tak ada faedah. Semuanya ada hikmah yang terbunyi. There is always silver lining in every cloud, kata orang putih. So jangan patah semangat, ya. Jatuh bangun balik, jatuh bangun balik. Kata peribahasa Jepun yang Tok Abah pernah share banyak kali dulu, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Kalau kita ambil bola, kita lantun baling kat lantai, dia akan melantun tinggi. Kalau bola tu bola getah. Kalau bola kayu tak akan melantun. Bola kaca, kita baling kat lantai, pecah berderai. So, if you are a ball, treat yourself macam bola. Bila kita jatuh, kita baling ke lantai, dia akan melantun lebih tinggi. Dengan syarat anda dibuat daripada getah. Tapi kalau dibuat daripada kayu, dibuat daripada besi, dibuat daripada kaca, awak tak boleh melantun. So what kind of material are you made of? Engkau nampak dia punya tamsil. Ya, adakah awak bola getah yang melantun lebih tinggi, makin kuat jatuh, makin tinggi lantunannya. Macam main basketball. Tok Abah suka, cucu-cucu Tok Abah, anak-anak semua pemain basketball. Suka kat rumah Tok Abah ada basketball kecil lah. Basketball court kat depan rumah tu. Ya, Tok Abah pun join lah sekali-sekala. Kanak-kanak purba kan. So jangan patah semangat. Jangan masukkan kegagalan dalam vocabulary minda kita. Jangan fikir negatif. Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Ya, kalau jatuh bangkit balik. Orang yang gagal ialah orang yang jatuh tak nak bangun. Ya, selagi kita bangun, pasti ada jalan untuk orang yang berusaha. Pasti ada harapan untuk orang yang berdoa. Ulama pesan. So don't ever give up until you die. Ya, okey, nombor 12. Tok Abah akan ulang esok. Ya, kalau panjang umur ada peluang, dan Tok Abah berhenti nombor 13. Sebab Allah itu ganjil, Allah itu witir, kita berhenti kat nombor 13. Rukun sembahyang pun ada 13. Nombor 13, you are who your friends are. Bergaul dengan orang-orang positif, kita akan jadi positif. Bergaul dengan orang berjaya, kita akan berjaya. Bergaul dengan orang yang gagal, takut-takut kita mudah gagal kalau kita terpengaruh dengan kegagalan mereka. Tapi ingat, kita boleh belajar daripada orang yang berjaya. Kita lebih banyak boleh belajar daripada orang yang gagal. Jangan silap. Kita boleh belajar daripada orang yang berjaya. Of course. Ikut jejak langkah orang berjaya, kita pun insya-Allah berjaya. Tapi kita boleh banyak belajar daripada orang yang gagal. Ya, Tok Abah pernah jumpa orang yang 3-4 kali bercerai-berai, minta nasihat dari mereka. Dan Tok Abah terkesima dengan pengalaman mereka. Sebab mereka dah mengalami cabaran hidup yang amat berat. Sebab pengalaman, guru yang paling mahal dalam dunia ialah pengalaman. Dan takkan kita nak mengalami sendiri baru nak faham. Orang bijaksana belajar daripada pengalaman orang lain, kesilapan orang lain, ujian orang lain. Orang pandai belajar dari kesilapan sendiri, pengalaman sendiri. Orang bijaksana belajar daripada pengalaman, kesilapan dan experience orang lain, insya-Allah. Okey? So bergaul dengan orang-orang positif, anda akan menular, akan tempias, akan ada bias, ya, kesan kepositifan dan kejayaan, keberjayaan mereka. Itu Tok Abah berhenti kat situ, ya. Jangan lupa janji temu kita untuk mereka yang nak urus stres pada 9 bulan Ogos kita ada program webinar Jom Urus Stres di Tempat Kerja. Walaupun namanya kat tempat kerja, tapi sesuai untuk semua stres dalam semua situasi. Dan of course untuk mereka yang nak mengenal peribadi diri, ada webinar pada 20 bulan 8. Ini dalam bawah program Mental Perkasa, mengenal peribadi yang sebenar. Sangat luar biasa, sangat magical, sangat seronok. Mengenal diri seronok, mengenal orang. Kita nampak orang je, kita boleh tahu dia punya peribadi dan dapat berinteraksi dengan sewajarnya. Khatibun nasa ala qadri ukrihim. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akal ataupun personalitinya. Tok Abah excited nak kongsi ilmu ni.
Dan sebab kita nak mati dalam keadaan kosong. We die empty. Kita kosongkan semua ilmu kita yang ada, tinggalkan kat dunia. Semua pengalaman kita tinggalkan kat dunia, supaya kita mati dalam keadaan kosong. Tapi mudah-mudahan banyak bekalan untuk selamat di alam barzah, di alam akhirat. Okay guys, happy birthday, happy anniversary, happy working day. Ya, happy destination, apa nama untuk mereka yang happy destination, happy journey. Ya, untuk mereka yang dalam perjalanan, kita buat apapun yang terbaik hari ini. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Jangan lupa solat 5 waktu, ya, bersedekah, ya, sedekah subuh tadi ataupun tak sempat, sedekahlah. Waktu siang pun tak apa. Tapi mana tahu sedekah kita inilah yang akan bantu kita di alam barzah dan alam akhirat. Sebab orang yang mati pun bila berdoa untuk dapat dihidupkan sebentar untuk bersedekah. Gitu. Ya, so kita buat yang terbaik. Kita mendoakan, ya. Doakan Tok Abah agar sama-sama berubah ke arah kejayaan. Tok Abah doakan anda semua sama-sama berjaya dunia dan akhirat, ya. So insyaAllah, all the best. Panjang umur, jumpa lagi esok insyaAllah. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.